Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Tarik balik, tuh, tarik balik, duduk, tarik balik, duduk. Jadi sahabat semua, panas apa yang berlaku dan kenyataan terkini daripada beberapa pimpinan daripada Parti PAS. Kononnya kerajaan yang ada hari ini bukanlah kehendak ataupun apa yang diinginkan oleh Parti PAS. Jadi hari ini Bernard Iswardi tampil untuk memberikan pencerahan kerajaan bagaimanakah yang diinginkan PAS, sedangkan sebelum ini terlalu banyak perkara yang begitu memalukan ya dilakukan oleh wakil-wakil ataupun menteri-menteri daripada Parti PAS ini. Adakah mereka cuba untuk menyembunyikan ataupun cuba untuk memusingkan fakta dengan apa yang dilakukan dalam Kerajaan Perikatan Nasional bersama dengan kepimpinan menteri-menteri daripada Parti PAS, sahabat semua. Ini yang menarik untuk kita dengar apa yang bakal dikatakan oleh Brother Iswardi. Jadi tanpa buang masa, saya mau membawakan kita untuk melihat dan juga menonton video ini, ya, pencerahan padu daripada Brother Iswardi, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama. Ini perlenggut. PAS kata, bukan ini negara yang kita idamkan, kata PAS. PAS kata ini bukan negara yang diidamkan. PAS menganggap apa yang berlaku pada kes Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi menunjukkan Malaysia ketika ini bukanlah negara yang kita idamkan. Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata, dalam tempoh 9 bulan sejak PRU, pelbagai langkah diambil parti kerajaan yang dianggap menyucikan PH dan UMNO. Apa yang berlaku? Dakwa Idris merupakan kejayaan besar dalam kerajaan politik parti-parti terbabit ketika kes Ahmad Zaid sudah dibuktikan wujud prima facie. Rakyat perlu tahu bahawa keputusan menarik balik pendakwaan adalah keputusan pihak pendakwaan, bukan pihak mahkamah. Apabila pihak pendakwa gugurkan pendakwaan, maka mahkamah tidak pilihan selain melepaskannya, katanya. Jadi dia menggunakan hujah bahawa, nampak sangat ada campur tangan kerajaan. Kerana apa? Yang menggugurkan bukan mahkamah. Yang menggugurkan adalah hakim. Kan? Hakim yang menggugurkan. So, apa beza dengan kes Muhyiddin Yassin? Hakim juga yang menggugurkan. Atas bukan permintaan, memang bukan permintaan daripada peguam negara, tetapi peguam negara yang defektif. Baik. Itu contoh tu tak bagus. Saya kata, mana ada? Kan? Negara ini bukan negara yang dipilih oleh PAS. Baik, kita tengok negara yang diperintah oleh PAS. Saya tunjukkan negara yang diperintah oleh PAS. Kalau tuan-tuan ingat, kes Musa Aman. Okay? Kes Musa Aman bebas 46 pertuduhan. Pada tahun 2020 Jun, Mahkamah Tinggi hari ini melepas dan membebaskan Ketua Menteri bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman daripada semua 46 pertuduhan rasuah dan pengubalan wang haram berhubung kontrak konsesi balak. Hakim Muhammad Hussein membuat keputusan setelah beliau diberitahu oleh Timbalan Pendakwa Raya bahawa pihak pendakwa raya menarik balik semua tuduhan terhadap Musa. Dia tarik balik, tak masuk mahkamah lagi, tuan-tuan. Yang tu dah ada, masuk mahkamah, dah ada prima facie. Yang ni tak masuk mahkamah lagi, tarik balik. Kan? Pendakwaan itu dibuat pada bila, tuan-tuan? 2018. Musa Aman didakwa atas tuduhan rasuah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini pada 5 November 2018. Kemudian apa yang berlaku pada Jun 2020, terus Musa Aman dibebaskan. Pada tahun itu siapa yang memerintah? Pada tahun 2020 siapa yang memerintah? Siapakah Menteri Undang-Undang pada waktu itu, tuan-tuan? Siapakah Menteri Undang-Undang pada waktu itu? Saya nak tanya. Menteri Undang-Undang pada waktu itu adalah orang yang bercakap tadi. Tuan-tuan tengok video saya yang tadi tu, saya tunjuk gambar tu. Dia lah Menteri Undang-Undangnya. Dia siapa Perdana Menteri? Muhyiddin Yassin. Pada Jun. Nah, kita fikir, ada tak pendakwa raya? Kan? Ada tak pendakwa raya membuat sebarang penjelasan tentang pembebasan tersebut? Bila dia bebaskan, ada tak pendakwa raya menerangkan penjelasan tentang pendakwaan tersebut? Peguam negara perlu jelas penarikan balik kes Musa Aman. Pejabat peguam negara perlu menjelaskan kes Musa Aman terhadap Tan Sri Musa Aman, katanya. Majlis Usaha Pakatan Harapan dalam satu kenyataan bersama, ia perlu kerana bakal mencerminkan wajah sebenar pentadbiran yang ada pada hari ini. Jawapan mudahnya, tak ada pun. Kerajaan PN tidak pernah menjelaskan kenapa kes Musa Aman 46 kes ditarik balik dan tak masuk dalam penghakiman pun tak masuk langsung. Tak masuk langsung, tuan-tuan. Tak ada. Kemudian, bukan setakat dia tak masuk. Bukan setakat, kurang-kurang, tuan-tuan, saya nak cerita lah. Kes Zahid Hamidi ni, Peguam Negara rayu. Peguam Negara tak rayu. Kes Muhyiddin Yassin, Peguam Negara rayu. Cuba rayu. Tetapi kes ini, Peguam Negara tak rayu, tuan-tuan. Dalam kes Musa Aman, Jabatan Peguam Negara tidak rayu pembebasan Aman, Julai 2020.
Pembebasan Musa Aman tidak dirayu. Kan? Tidak dirayu pun. Jabatan Pembangunan Negara memutuskan untuk tidak membuat rayuan terhadap pembebasan sepenuhnya kes Musa Aman, Tan Sri Musa Aman yang diputuskan oleh mahkamah. Menteri Jabatan Perdana Menteri, Datuk Taqiyuddin Hassan. Taqiyuddin Hassan, tuan-tuan. Ni siapa Taqiyuddin Hassan ni? Tuan-tuan tengok sini. Ini siapa? Ini orang parti mana, tuan-tuan? Taqiyuddin Hassan ni? Parti mana ni? Saya nak tanya, tuan-tuan ni. Apa yang Menteri Taqiyuddin Hassan kata? Setelah meneliti dan mengkaji keseluruhan kes, Jabatan Kuat Berguam berpandangan, pendakwaan adalah tidak wajar diteruskan. Pendakwaan adalah tidak wajar diteruskan. 46 kes. Now, tuan-tuan, apa yang berlaku immediately selepas kejadian tersebut berlaku? Apa yang berlaku, tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku selepas itu? Sebaik saja Musa Aman dibebaskan, Hamzah Zainuddin pergi ke Sabah. Kemudian Syafiee Apdal menyatakan bahawa sekarang ini ada orang cubaan untuk membeli ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan kemudian pada bulan Julai, Musa Aman buat SD, akuan bersumpah, mengatakan dia ada majoriti. Tak lama lepas itu, Syafiee Apdal terus bubarkan Dewan Undangan Negeri, berlaku pilihan raya negeri di Sabah pada September 2020. Selepas kejadian ini. Now, saya ada terima WhatsApp. WhatsApp ni berlegar dekat apa orang kata, dekat media sosial di WhatsApp di ni. Saya bacalah. Saya tak kata benar, saya tak kata tidak. Tapi tuan-tuan nilai sendiri. Okey. Apa maksud PMX Kerajaan Razi Jidin yang berbebaskan perasuah? Kisah bagaimana Muhyiddin dan Kerajaan Razi terima 500 juta dari Musa Aman. Jangan tuduh saya, ni saya baca daripada WhatsApp je. Pada November 2019, Musa Aman ditahan SPRM dan akhirnya pada 23 Mei, Musa Aman didakwa dengan 35 pertuduhan berhubung penganugerahan kontrak konsesi balak negeri itu. Beliau akhirnya didakwa dengan 46 pertuduhan melibatkan salah guna kuasa dan rasuah seperti yang disebutkan di atas. Selepas selangkah Sheraton, setelah Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau tahu beliau perlukan sokongan dan dari lebih ramai ahli parlimen untuk kekal berkuasa. Dia tahu UMNO tidak boleh dipercayai dan sekiranya UMNO tarik diri, maka kerajaan Muhyiddin Yassin akan benar menjadi kerajaan yang gagal. Pada masa yang sama, UMNO juga berkomplot tidak mahu bersama dengan Bersatu. Tetapi menjadi kerajaan adalah lebih baik dari menjadi pembangkang. Maka mereka bersetuju, iaitu bersama dengan Bersatu. Untuk itu, Muhyiddin Yassin perlukan sokongan di Sabah bagi meyakinkan semua di Sabah sama ada dari PH, BN, kerajaan dan pembangkang bagi menyokong Muhyiddin Yassin dan kerajaan pada ketika itu. Seorang yang diketahui mempunyai dana dan kekuatan tersebut tidak lain tidak bukan ialah Musa Aman. Maka dengan kes tersebut, Musa Aman berunding dengan Muhyiddin. Bukan sekadar dia akan membantu membeli ahli parlimen dan kerajaan negeri Sabah, dia juga akan membayar sejumlah wang kepada Muhyiddin Yassin untuk membebaskan beliau. Jumlah yang dimaksudkan ialah kira-kira 500 juta. Pecahan jumlah adalah 200 juta bagi tujuan membeli ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dan selebihnya akan diberikan kepada Muhyiddin Yassin untuk menggugurkan 46 kes Musa Aman. Di sini beberapa peristiwa berlaku. Pada 9 Jun, Musa Aman dibebaskan dari 46 pertuduhan. Mahkamah Tinggi membebaskan dan melepaskan DAA Musa Aman setelah Timbalan Pendakwa Raya Datuk Azhar Abdul Hamid berkata bahawa pihak pendakwaan menarik semula tuduhan terhadap Musa. Bermakna AGC telah memberi arahan agar semua pertuduhan ditarik balik sebelum kes tersebut dibicara. Kes itu tidak pernah dirayu oleh Peguam Negara setelah itu. AGC adalah Idris Harun dilantik pada 6 Mac 2020 oleh Muhyiddin Yassin. Mac dia dilantik, Jun dia membebaskan Musa Aman. Setelah langkah pertama itu berlaku, maka berlaku langkah kedua, iaitu pengambil alihan Sabah. Sebulan selepas itu, iaitu pada 30 Julai 2020, Musa Aman mendapat 33 akuan bersumpah menyatakan bahawa dia ada majoriti dan kerajaan Syafiee Apdal telah tumbang.
Syafiee Apdal enggan tunduk kepada tersebut dan akhirnya mengumumkan pilihan raya Sabah pada September 2020. 300 juta tersebut diserahkan secara tunai kepada Hamzah Zainuddin yang pada ketika itu menaiki jet peribadi pada Jun 2020 pergi ke Sabah, kononnya ada pertemuan atas urusan rasmi. Ia berlaku beberapa hari selepas kes Musa Aman digugurkan. Hamzah ke Sabah bukan sekadar untuk melihat sendiri perkembangan pembelian tersebut, malah membawa wang tunai kembali kepada presidennya di Kuala Lumpur. Pada waktu itu Hamzah Zainuddin adalah Menteri KDN. Peristiwa membeli adun ini telah didedahkan oleh Syafiee Apdal yang menuduh kehadiran Hamzah ke Sabah pada Jun 2020 itu adalah untuk membeli ahli Dewan Undangan Negeri Sabah agar melompat. Tidak diketahui oleh Syafiee juga bahawa sejumlah 300 juta bertukar tangan dari Musa Aman kepada Hamzah kepada Muhyiddin Yassin. Sebab itulah bila PMX sebut bahawa Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa, Razijidin terus marah dan koyak. Sebab itulah bila PMX sebut bahawa inilah kerja Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa, Razijidin terus marah dan koyak. Mereka tahu rahsia mereka telah terbongkar. Sekarang anda tahu kenapa Razijidin koyak. Kerana dia juga mengetahui jumlah 300 juta dan peristiwa pembebasan Musa Aman tersebut. Kerana itu juga mereka berani menuduh PMX campur tangan dalam urusan kehakiman kerana merekalah yang sebenarnya melakukan perkara tersebut. Okey. Okay. Ini adalah daripada Head Topics pada 1 bulan 5 2021. Kita tengok berita ini. Hamzahkah yang naik jet peribadi beli wakil rakyat Sabah? Tanya Aziz Zaman. Antara pemimpin yang kerap turun ke Sabah menggunakan jet peribadi ketika itu tidak lain tidak bukan Hamzah Zainuddin katanya. Salinan URL umum tahu lawatan Hamzah ke Sabah tahun lalu 2020 yang saya cerita tu membawa kepada sidang media dan pengumuman pertama yang dibuat oleh dua wakil rakyat yang mengumumkan sokongan kepada Perikatan Nasional, kata Aziz Zaman. Bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri Muhammad Aziz Zaman bertanya, adakah Hamzah Zainuddin yang dimasukkan oleh Abdul Hamid Bagor pergi ke Sabah dengan pesawat peribadi dan merasuah wakil rakyat untuk lompat parti? Baik, saya tambah lagi. Dah tuan-tuan Ada orang persoalkan, dia pergi ke Sabah tu tujuan apa? Sebab lepas dia sampai Sabah tu, dua orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah yang sokong Syafiee Apdal lepas tu lompat parti tuan-tuan. Okey, kita baca. Slow lah pula. Okey. Saya ke Sabah atas urusan kerja, bukan hal politik. Hamzah Zainuddin. Okay, dia kata dia urusan kerja dan bukan politik. Bermakna apa yang saya nyatakan tentang Hamzah pergi ke Sabah pada 2020 itu adalah benar, tuan-tuan. So pada masa itu, soalan kita, apa pendirian PAS? Menteri Undang-Undang pada waktu itu adalah orang PAS. Apa pendirian mereka? Nah, cerita 500 juta, 300 juta itu apa yang dispekulatkan. Tetapi peristiwa tersebut sebenarnya membawa kita berfikir, kenapa Razijidin tu koyak? Kan? Punyalah macam-macam dia maki Datuk Seri Anwar Ibrahim, peliwat ni, bebaskan apa reformatik, macam-macam dia maki. Tapi Anwar Ibrahim petik satu je. Engkau orang pun buat benda yang sama lah. Ini sistem yang korang buat. Kamu yang buat benda yang sama. Terus dia koyak tu. Tarik balik. Koyak tuan. Kenapa? Cerita tadi tu. Kalau kena tu tuan-tuan. Tak, ada yang tanya saya, tak boleh dakwa ke Hafiz? Tak boleh dakwa ke? Soalan dia, jawapan dia bukan masalah tak boleh dakwa. Transaction dalam cash. Ni yang tulis dalam cash.
cash. So bila transaction dalam cash, dia orang tahu. Bila transaction dalam cash ni agak sukar kita nak buktikan. Namun kalau kita put two by two together, kita tengok rentetan yang berlaku di Sabah pada ketika itu. Kita dengar cerita yang sebut tadi, macam logik juga. Cuma cerita tu bukan saya yang tulis lah. Jangan tuduh saya pula. Kita dapat tersebar sekarang ini di dalam WhatsApp group. Tonton nilai sendiri lah. So kalau PAS kata ini bukan kerajaan yang kita nak, jadi itu kerajaan yang dia nak. Sekurang-kurangnya PMX sendiri kata saya tak campur tangan dalam urusan kerajaan. Yang itu, adakah PAS berani menafikan mereka tidak campur tangan dalam urusan pembebasan sedemikian? Tuan-tuan fikirlah sendiri, tanyalah conscious sendiri, kita lihat sendiri. Itulah dia, mereka yang bercakap tapi tak serupa bikin, tuan-tuan. Terbaik sahabat semua. Itu dia satu pencerahan yang padu daripada Brother Iswardi. Ya, kononnya kerajaan hari ini bukanlah kerajaan yang diinginkan PAS, sedangkan semasa mereka memerintah, ya begitu banyak kes dilepaskan, malah tidak ada pun dibuat rayuan. Ya, yang tiba-tiba pun boleh dilepaskan begitu sahaja. Itulah dia sahabat-sahabat semua. Ada juga DNA yang sekarang ini bersama dengan PAS seperti MP Arau, sahabat-sahabat semua. Ya, tapi hari ini sudah disucikan. Kalau mereka katakan tidak boleh, tapi kenapa orang yang kini menyokong mereka diperbolehkan? Inilah sikap hipokrit, sikap penunggangan, menggunakan agama, menunggang agama. Sahabat-sahabat semua, satu perkara yang amat memalukan. Inilah dia parti yang dikatakan oleh Muhyiddin sebagai parti ajaran sesat. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhemat. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.